Hai, Assalamualaikum. Welcome to my channel. So, untuk video kali ni, Kak Syah nak kongsikan, untuk video sebelum ni, ada beberapa perkara yang Kak Syah macam nak cerita. Sebab terlalu excited sangat nak cerita sampai terlupa nak cerita kat korang. So kalau korang nak tahu perkara apa yang Kak Syah nak bagi tahu, so korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe this channel, turn the notification on, like this video dengan komen dekat bawah. Okay, so untuk perkara pertama yang Kak Syah terlupa nak kongsikan. Masa Kak Syah pregnant, Kak Syah mengalami pedih hulu hati. So pedih hulu hati ni Kak Syah dapat macam 3 kali lah. So macam first trimester tu dengan second trimester. So first trimester tu Kak Syah kena masa awal-awal lah, dalam 2 bulan ke 3 bulan macam tu. Dan dia punya selang tu tak jauh, macam bulan ni kena, betul bulan depan tu kena. And pedih hulu hati masa you pregnant, sebab Kak Syah pernah kena pedih hulu hati sebelum ni. And memang siapa yang pernah kena memang sakit, dan korang rasa macam susah nak bernafas kan. Lepas tu korang punya memang sakit lah. Pedih hulu hati tu dia sakit kat sini, area sini. So, kemudian macam berpeluh-peluh kan. Dan paling teruk yang Kak Syah pernah kena, yang masa Kak Syah second trimester. Masa Kak Syah kena tu, lepas Kak Syah makan sarapan. Masa Kak Syah makan sarapan, lepas Kak Syah makan sarapan tu Kak Syah rehat, nak tidur sebab petang tu Kak Syah kerja. So lepas makan sarapan tu Kak Syah rehat jap, kemudian macam terus kena. Dan yang tu yang terakhir dalam tempoh mengandung, itulah kali terakhir Kak Syah kena. Dan yang itulah yang paling sakit antara yang Kak Syah pernah alami sebelum-sebelum ni kan. Itulah yang paling sakit, sampai kan muntah-muntah tau. Muntah-muntah dan memang kepala pening gila, sampai tak boleh nak tegak. Dia macam korang Kak Syah kena macam tu je. Dan selama ni kalau Kak Syah kena, kalau Kak Syah rehat lepas macam 2 jam macam tu lah, dia akan okey tau. Tapi yang kali terakhir tu Kak Syah kena tu, Kak Syah memang tak boleh tahan. Sebab Kak Syah tunggu sampai 2 jam pun tak boleh tau. Sampai berpeluh-peluh. Kak Syah try mandi pun tak elok kan. Kemudian Kak Syah telefon husband, suruh dia balik lah untuk bawa Kak Syah pergi hospital. And masa dia balik tu memang terus bawa pergi hospital. Pergi hospital, hospital bagi injection lah. So injection tu dia kata tak ada pun masalah lah untuk baby. So dia selamat. So masa tu dia bagi injection je, dan Kak Syah muntah dekat hospital. And yang tu, untuk yang kali terakhir tu, masa Kak Syah balik, Kak Syah memang dah tak selera nak makan. Dan husband belikan Kak Syah air soya dengan taufufa ke kita panggil, taufufa yang panas lah. So kebetulan masa ada orang jual, and Kak Syah minum dan makan benda tu je sampai ke malam. And guess what, Kak Syah kena pagi tau, dalam pukul 11 lebih macam tu. And Kak Syah betul-betul totally fine masa dalam pagi, pukul 2 pagi macam tu lah. So memang lama tau jangka masa dia. Dan itu pun Kak Syah minum dan makan taufufa dengan air soya sahaja. Kemudian Kak Syah makan Gaviscon, sebab doktor hanya benarkan makan Gaviscon dengan Panadol sahaja. So masa tu Kak Syah makan 2 tu je lah, Gaviscon dengan Panadol. Kemudian selepas tu baru Kak Syah macam perasan, pedih hulu hati ni dia Kak Syah perasan lah yang penyebab pedih hulu hati ni, bila kita dah research banyak kan.
dia tak boleh makan benda pedas, dan lepas korang makan dia tak boleh terus baring. So sebab yelah kadang-kadang kita macam sakit pinggang kan, kadang-kadang macam penat, so lepas makan tu kita terus baring. So sejak daripada hari tu Kak Syah akan pastikan lepas Kak Syah makan, Kak Syah akan duduk dalam 30 minit. Kemudian kalau Kak Syah macam penat, baru Kak Syah baring. Okey, dan Kak Syah macam kurangkan pedas. So sejak daripada hari tu memang Alhamdulillah lah, even sampai sekarang pun Kak Syah punya pedih hulu hati tu dia dah tak ada. Alhamdulillah, insyaAllah lah, korang doakanlah supaya tak kena lagi, sebab memang sakit gila. Okey, dan kalau orang yang pernah kena pedih hulu hati, korang tahulah memang rasa dia sakit sangat. Okey, tapi memang tak boleh kalahkan bersalin lah. Okey, tapi dia memang sakit lah dalam masa tengah pregnant kan. Okey, kita risau lah sampai takut menyebabkan apa-apa komplikasi ke kat baby ke apa kan. Okey, kemudian ada juga orang bagi tahu kalau yang kena pedih hulu hati masa pregnant ni, even sampai bersalin pun boleh kena lagi. So Kak Syah memang risau tahu benda tu yang Kak Syah banyak baca. Okey, penyebab dia dan cara-cara nak rawat. Kemudian tanya dekat nurse kat KK. Kemudian lepas tu dah tak kena. Even sampai lepas Kak Syah bersalin pun dah tak kena dah. Okay, so korang yang mengalami pedih hulu hati, so make sure lah jangan makan benda pedas, benda yang macam berasid, benda-benda yang masam-masam. Okay, jangan makan sangat lah benda-benda yang macam tu, especially bila korang pregnant tau, sebab benda-benda tu semua akan menyebabkan pedih hulu hati tu lagi sakit. Okay, kemudian lepas makan jangan terus baring lah. Make sure jalan-jalan dulu, duduk kan, ataupun berbual, tengoklah handphone dulu ke apa ke kan. Duduk saja dulu, lepas tu baru baring. Okay. Okay, kemudian untuk perkara yang kedua, okay, sebenarnya masa Kak Syah pregnant, masa ni dah trimester terakhir lah, yang third trimester tu. Masa tu Kak Syah pergi keluar jalan-jalan lah dengan husband. So masa Kak Syah keluar dengan husband tu, kita orang macam berhenti rehat lah dekat satu tempat ni. Okay, dan masa kat tempat berehat tu, kita orang tak perasan pun macam ada tebuan ke penyengat ke apa, sebab tak nampak tau. Even tak nampak apa rumah dia ke apa ke, binatang yang serangga tu pun tak nampak. Okay, tapi mula husband Kak Syah kena. Tapi masa husband Kak Syah kena, Kak Syah ingatkan dia macam terkena duri macam tu. Tapi rupa-rupanya Kak Syah rasa tu macam penyengat lah, sebab bila Kak Syah kena, Kak Syah tak nampak pun serangga tu, tapi dia punya sengatan tu kena kat sini tau, kat lengan ni, dan dia membengkak. Okey, bermula dia macam gatal-gatal macam biasa lah. Kemudian dia macam rasa pedih sampai ke malam. Kak Syah kena tu masa tu dalam tengah hari, dan dia start bengkak tu sampai ke malam. Okey, so malam tu pergi hospital. Memang masa kat hospital tu memang doktor buat dia bagi injection lah. Kemudian dia scan juga baby ni, nak tengok pergerakan semua kan, nak check jantung semua okey ke tak kan. So sebab risau lah benda-benda macam tu. Kak Syah pun risau sebenarnya bila kena sengat tu, takut efek kat baby. Okay, tapi Alhamdulillah lah masa kena tu tak ada apa-apa, dan Alhamdulillah doktor kata kandungan Kak Syah memang okey je. Dan memang tapi dia bagi injection lah untuk kurangkan bengkak tu, tapi dia tak bagi apa-apa ubat. So kalau waktu pregnant ni dia memang bagi Panadol je kalau korang nak sakit ke demam ke apa ke kan. Tapi make sure lah korang kena pastikan betul-betul kesihatan korang tu terjaga, dan kalau boleh tu jangan pergi tempat-tempat yang sesak lah. So perkara yang seterusnya yang Kak Syah lupa nak bagi tahu. Okay, korang jangan lupa untuk bawa power bank tau. Okay, so ini kalau macam korang punya handphone tu bateri dia habis ke, atau korang terlupa nak bawa charge ke kan, ataupun tempat charger tak ada ke, rosak ke kan. So korang ada power bank lah untuk support. So nanti kalau ada macam hal-hal penting ataupun emergency, so korang boleh charge telefon korang gunakan power bank. Okay, so perkara seterusnya, okay, jangan lupa juga untuk bawa maternity bra dengan panties yang pakai buang, yang plastik tu, ataupun yang kain yang pakai buang tu lah. So korang boleh beli kat Watson, kat Guardian. Okay, so ada macam-macam brand kan. So korang ikutlah korang punya keselesaan. So beli yang tu je. So dia senang lah boleh pakai buang. So instead of korang pakai juga yang pad yang macam seluar tu,
korang pakai juga yang macam tu. So dia memudahkan lah. So lepas korang pakai, korang boleh terus buang, tak perlu basuh dah. Okay, so itu saja untuk perkongsian Kak Syah. Okay, yang Kak Syah terlupa nak cerita masa yang hari tu kan. So Kak Syah sambung untuk video yang kali ni. Okay, so nanti kalau Kak Syah ada teringat ke apa-apa cerita yang Kak Syah terlupa nak cerita, Kak Syah akan cerita untuk video lain kali. Okay, so pada korang semua, terima kasih sebab dah tonton video ni sampai habis. Okay, so jangan lupa untuk like dengan komen kat bawah. Dan siapa yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe juga. Okay, so jumpa korang nanti.